Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita sambung lagi subjek sains dengan tajuk sifat-sifat bahan. Jadi kita dah belajar yang sebelum ni sifat bahan yang pertama, ingat lagi tak? Kebolehan bahan menyerap air. Yang kedua, terapung dan tenggelam. Yang ketiga semalam yang kita belajar ialah kebolehan untuk mengalirkan arus elektrik. Dan hari ini yang keempat, iaitu sifat bahan kebolehan penembusan cahaya. Kebolehan penembusan cahaya. Okey, ini kan kebolehan penembusan cahaya. Sebelum kita mula belajar, kita kena tahu dulu apakah maksud dia penembusan cahaya. Bahan tu dia boleh tembus cahaya ataupun tak boleh tembus cahaya. Apa maksud dia? Kalau kita tengok dalam gambar gambar murid tu, tengok dia letak apa dekat mata dia. Kan? Kita letak apa tu? Letak plastik. Okey, jadi tajuk kebolehan penembusan cahaya ni sebenarnya senang. Okey, bahan-bahan yang kita ada, yang ada di seluruh dunia ni, macam yang contoh cikgu bagi semalam. Apa kalau dalam bilik, apa dalam bilik kita ada baju lah, kasut lah, stokin lah, ataupun pen lah, pensil lah, pembaris besi lah, pembaris plastik ke kan, ataupun dekat luar tu kita ada uh, periuk, kuali, cermin kan. Banyaklah, banyak bahan-bahan kan. Jadi setiap bahan-bahan yang kita ada kat seluruh dunia ni, kita kena tahu sifat dia. Adakah dia boleh penembusan cahaya? Maksudnya kalau kita lihat, kita ambil bahan tu, kita letak kat mata, kita boleh tembus tak cahaya tu? Itu maksud dia penembusan cahaya. Okey, ada yang kita letak je dekat mata, kita terus tak nampak ke depan apa. Ada yang kita letak dekat mata, nampak semua sekali juga, macam asal. Macam kalau kita tak letak, kita boleh nampak. Kalau kita letak tu pun kita boleh nampak jelas juga ke depan. Tapi ada juga bahan yang bila kita letak dekat mata, dia nampak sama-sama je benda yang kita nampak tu. Dia nampak tapi sama-sama. Maksudnya kalau ada orang lalu kat depan kita tu, kalau kita letak bahan tu, kita nampak ada bayang-bayang orang lalu, tapi muka dia kita tak tahu siapa orang tu. Dia sama-sama. Okey, jadi untuk lebih faham, sebenarnya kita bahagikan sifat cahaya ni kepada tiga. Apakah tiga itu? Okey, kalau kita nak tahu tiga tu apa? Okey, sekejap ni ada gambar sekejap ni. Okey, tiga tu sebenarnya lut cahaya, lut sinar. Yang pertama, apa ikut cikgu sebut? Lut sinar sebut. Lut cahaya sebut. Legap sebut. Jadi apakah maksud dia? Maksud dia begini. Kalau bahan lut yang nama dia lut sinar, bahan lut sinar membenarkan semua cahaya untuk tembus. Semua cahaya untuk tembus. Maksud dia, apa maksud bahan lut sinar? Lut sinar bermaksud tembus semua sekali. Apa agaknya bahan-bahan yang kalau kita tengok tu tembus semua sekali? Terletak kat mata, tembus. Apa ya? Satu contoh ialah ni. Nampak tak cermin mata cikgu? Ini cermin mata ni adalah satu objek, tapi bila cikgu letak dekat mata, cikgu boleh nampak tak depan? Boleh. Jadi kaca cermin mata ni ialah diperbuat daripada bahan yang dipanggil lut sinar. Okey, boleh tembus pandangan walaupun kita letak kat depan mata. Baik, seterusnya bahan lut cahaya. Bahan apa? Lut cahaya.
Apakah lut cahaya? Membenarkan sebahagian cahaya sahaja untuk tembus. Sebahagian tu maksud dia macam mana? Yang macam cikgu cakap tadi, letak je benda tu dekat mata, kita boleh nampak depan tapi tak nampak jelas. Kalau kita nampak orang tunjukkan apa tumbuk kat kita pun kita tak nampak, kita cuma nampak bayang-bayang saja. Macam tu contohlah. Okey, itu dipanggil apa? Dipanggil lut cahaya. Okey, bahan yang ketiga dipanggil legap. Okey, dipanggil legap. Apa maksud bahan legap? Tidak membenarkan cahaya untuk menembusinya. Maksudnya, okey, kalau kita letak bahan itu dekat depan mata kita, langsung tak boleh nampak apa. Baik, sekarang contoh dia, cikgu letak handset kat depan cikgu. Cikgu boleh nampak depan sana tak? Tak nampak kan, tak boleh tembus. Okey, itu contoh dia. Ada juga benda lain. Contohnya cikgu letak ni, cikgu letak buku kat depan cikgu. Boleh nampak tak sebelah sana? Tak boleh nampak. Jadi bahan yang kita letak kat depan tu kita tak boleh nampak sebelah sana. Maksudnya itu dipanggil bahan yang bersifat legap. Okey, jadi ada berapa? Ada 3 sifat bahan yang tajuk cahaya, iaitu yang pertama lut sinar, iaitu membenarkan semua sekali tembus. Yang kedua lut cahaya, membenarkan sebahagian aja, nampak bayang-bayang aja. Kemudian yang ketiga ialah legap, yang tidak membenarkan cahaya langsung menembusinya. Okey, sekarang cikgu nak kamu fikir, apa agaknya bahan lut sinar yang ada dekat dengan kamu sekarang? Apa agaknya bahan lut cahaya yang ada dekat kamu sekarang? Apa bahan legap yang ada dekat kamu sekarang? Cuba kamu fikir sejenak. Okey, kita kembali kepada gambar ni. Okey, lihat. Gambar yang pertama, sebelah kiri sekali. Okey, gambar yang sebelah kiri sekali tu, itu ialah gambar apa? Gambar apa tu? Okey, sebenarnya begini. Ada bintang. Okey. Ada bintang dekat depan dinding tu, ada gambar bintang bucu 5. Kemudian di hadapan mata kita diletakkan satu bahan. Contohnya tengok yang sebelah kiri dulu ya. Dia letakkan satu bahan petak macam tu kat depan mata. Kita boleh nampak bintang tak kalau ikut yang sebelah kiri tu? Yang ni boleh nampak tak? Kita tak boleh nampak. Okey, langsung tak boleh nampak. Sebenarnya ada bintang kat dinding sebelah sana, tapi oleh kerana kita dihalang kat depan tu, macam kita letak buku tadi kan, jadi kita tak nampak. Okey, yang kedua, kita lihat bintang tu, letak je bahan kat tengah-tengah, kita nampak bintang yang kat sini tu sama-sama je. Contoh dia macam gambar tu, gambar yang tengah-tengah tu. Kemudian jadi maksud dia bahan yang tengah-tengah ni, dia bersifat apa? Dia bersifat lut sinar atau lut cahaya? Lut sinar atau lut cahaya? Jawapan kamu, dia adalah lut cahaya. Boleh benarkan sebahagian cahaya saja menembusinya. Tapi yang ketiga, apakah itu? Dia adalah nampak jelas bintang tu. Jadi bahan yang diletakkan di tengah-tengah kita tu ialah bahan yang bersifat lut apa? Lut sinar. Okey, cikgu nak suruh kamu teka. Kalau yang sebelah kiri sekali, bila kita tak nampak sebelah sana, rasa-rasa awak bahan yang diletakkan dekat tengah-tengah tu apa? Apa agaknya bahan? Okey, kamu boleh jawab. Mungkin buku, mungkin kotak, mungkin apa lagi? Cushion sofa ke, kan?
Ataupun letak kain hitam, ataupun dilindungi, kita letak depan tu dilindungi oleh sekeping papan, boleh kan? Ada lagi tak jawapan yang lain? Sebenarnya untuk legap ni banyak jawapan dia. Kamu boleh fikir sendiri. Okey, yang tengah-tengah tu, yang tengah-tengah ni bahan lut cahaya. Rasa-rasa awak bahan apa diletak kat depan kita? Sebab tu bintang tu kita nampak sama-sama. Okey, sebagai contoh cikgu bagi, mungkin letak apa? Letak cermin tingkap. Cermin tingkap yang tarik-tarik macam tu, dia kan ada buka-buka macam kat sekolah tu kan. Cermin tingkap tu dia kabur macam tu. Itu sifat dia lut cahaya. Ada lagi tak? Botol, botol boleh. Ataupun kertas surih ataupun plastik pembalut hadiah. Ada satu jenis plastik pembalut hadiah yang lut cahaya tu kita tak boleh nampak sana, kan? Sebenarnya ada banyak juga jawapan dia. Okey, yang ketiga tu lut sinar. Kalau lut sinar, apa agaknya bahan dia tu yang dia letak kat depan tu? Kita boleh nampak bintang tu dengan jelas, tepat kan? Apa agak-agak? Mungkin letak cermin yang jernih, cermin kaca yang jernih. Mungkin dia letak plastik pembalut buku yang jernih tu. Mungkin dia letak botol air mineral, kan, letak ke depan. Jadi boleh nampak depan. Mungkin letak cermin kereta depan tu, cermin kereta kan depan. Okey, daripada sini kita boleh fikir apa kegunaan dia. Kalau yang pertama ni, kegunaan dia untuk apa? Mestilah kita nak buat dinding rumah, dinding bilik, mesti kena guna bahan yang pertama ni, bahan legap kan. Okey, bahan yang ni kalau nak buat dinding bilik, jangan pakai yang lut sinar, nanti orang boleh nampak dalam. Tapi kalau nak pakai lut sinar juga, macam tingkap rumah ayah kamu kan, boleh, tapi kena letak kain langsir. Baru orang tak boleh tengok daripada luar. Nanti kan awak tukar baju ke apa benda ke, semua boleh nampak. Malu Okey, jadi faham tak maksud lut sinar, lut cahaya dan legap? Lut sinar yang sebelah kanan boleh tembus semua. Yang kedua ni adalah lut cahaya, boleh tembus sebahagian. Dan yang ketiga ni adalah legap. Okey, jadi cikgu ada tugasan nak bagi kat kamu. Selain daripada tu, cikgu nak bagi kamu satu game, iaitu permainan. Okey, sebelum tu, tugasan yang patut kamu buat pada hari ini ialah cikgu nak kamu keluarkan buku tulis, kan? Keluarkan buku tulis kamu yang besar tu. Kemudian tajuk dekat atas, kamu tuliskan sifat bahan. Sifat bahan garis penembusan cahaya. Okey, garis. Kemudian cikgu nak kamu buat 3 petak. Macam ni. Okey, di sebelah sini tulis bahan lut sinar. Yang tengah-tengah tulis bahan lut cahaya. Yang kanan sekali tulis bahan legap. Kemudian di bawah, di dalam ni, cikgu nak kamu cari 3 jawapan untuk bahan yang bersifat lut sinar, 3 jawapan
untuk bahan yang bersifat loop cahaya, dan 3 bahan untuk contoh bahan untuk yang bersifat legap. Okey, tulis dalam buku tulis sains. Itu saja pada hari ini. Cikgu ada bagi game, boleh main game. Nanti kamu klik kat situ je, seretkan dia punya gambar tu pergi dekat dalam kotak. Okey, Assalamualaikum, bye bye.